Oke, kita teruskan dengan long run production. Oke, pengeluaran dalam jangka masa panjang. Oke, long run di sini bermaksud bahwa semua input adalah input berubah. Oke, dan tidak ada fixed cost. Tidak wujudnya fixed cost. Oke, semua input adalah input yang berubah. Oke, untuk melukis keluk long run average cost. Oke, sebelum itu long run average cost merupakan kos pengeluaran yang paling minimum pada setiap tingkat output. Oke, long run average cost, dia merujuk kepada kos pengeluaran yang paling minimum pada setiap tingkat output. Oke, so long run average cost ini terdiri daripada beberapa siri keluk kos purata jangka masa pendek, short run average cost. Oke, terdiri daripada long run average cost terdiri daripada beberapa siri short run average cost. Oke, kos purata jangka masa pendek. Oke, cara melukisnya adalah seperti berikut. Oke, cost ini adalah output. Oke, so mula-mula kita kena lukis short run average cost. Oke, short run average cost. Ini short run average cost 1. Lepas itu short run average cost 2. Short run average cost yang ketiga. Oke, so untuk mendapatkan long run average cost nih, kita kena lukis satu garis keluk. Oke, long run average cost. Oke, di mana titik-titik ini merupakan titik kos pengeluaran yang paling minimum. Oke, paling minimum bagi setiap tingkat output. Oke, sebagai contoh ini adalah output atau kuantiti 1. Ini adalah kuantiti 2 dan ini adalah kuantiti 3. Oke, kita teruskan dengan law of return. To scale. Oke, ataupun hukum pulangan mengikut skala. Oke, kalau kita lihat dalam keluk long run average cost, oke, bentuk keluknya adalah U shape, berbentuk U. Oke, kenapa berbentuk U? Oke, kita lihat keluk untuk law of return to scale. Oke, ini adalah cost, ini adalah quantity. Oke, ini adalah bentuk long run average cost. Oke, kita bagikan kepada law of return to scale ini, kita bagikan kepada 3 tahap. Oke, tahap yang pertama ini, A, ini dikenali sebagai increase return to scale, increasing return to scale ataupun pulangan meningkat.
mengikut skala. Okey. Ini bermaksud apabila firma itu meningkatkan kapasiti pengeluaran, yaitu output, quantity ataupun output, maka kita lihat di sini cost itu akan semakin berkurangan. Cost pengeluaran itu akan semakin berkurangan dan kecekapan akan semakin meningkat. Jadi ini akan meningkatkan return ataupun pulangan kepada firma tersebut. Okey, ini juga kita kenali sebagai economic of scale. Okey, economic of scale. Okey. B pula merujuk pada constant return to scale ataupun pulangan tetap. Okey, pada tahap ini pulangan adalah tetap ataupun stabil pada tahap B. Okey. Selepas itu tahap C. Okey, ini dikenali dengan decreasing return to scale ataupun pulangan menurun mengikut skala. Okey, kita lihat di sini cost itu sudah mula meningkat. Apabila firma itu meningkatkan kapasiti pengeluaran, cost tersebut akan mula meningkat. Okey, ini juga dikenali dengan this economy of scale. This economy of scale. Thank you. Okey, kita teruskan lagi dengan economy and this economy of scale. Okay, economy and this economy of scale. Okay, yang pertama kita lihat kepada economy of scale. Okay, economy of scale di sini bermaksud adalah faedah ataupun kelebihan ataupun kebaikan sekiranya sesebuah firma itu meningkatkan kapasiti pengeluaran. Okey, apakah kebaikan-kebaikannya? Okey, positif. Okey, this economy merujuk kepada kelemahan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh satu firma sekiranya dia meningkatkan kapasiti pengeluaran. Okey, saya letak simbol negatif untuk this economy. Okey. Yang pertama kita pergi kepada economy of scale. Economy of scale. Okey, iaitu apakah faedah-faedah, benefit dan kelebihan sekiranya firma itu meningkatkan kapasiti pengeluarannya. Okey, yang pertama kita lihat dari segi faktor internal dahulu. Internal economy of scale. Internal di sini bermaksud sekiranya sesebuah firma itu meningkatkan kapasiti pengeluarannya, apakah faedah-faedah ataupun kebaikan yang dia akan dapat. Okey, yang pertama adalah labor economic. Okey, ataupun kebaikan dari segi pekerja. Okey, kebaikan dari segi pekerja. Okey, sekiranya sesebuah firma itu meningkatkan kapasiti pengeluarannya, dia akan mengambil ramai pekerja. Okey, dia akan mengambil ramai pekerja. Okey, jadi setiap pekerja itu boleh melakukan pengkhususan kerja. Maksudnya job specialization. Maksudnya setiap orang itu akan diberikan tugas-tugas mengikut kemahiran masing-masing. Okey, jadi ini akan meningkatkan kecekapan firma tersebut. Okey, yang seterusnya adalah dari segi manajemen ataupun dari segi pengurusan. Okey, di mana di dalam sesebuah firma itu apabila dia berkembang, maka dia akan mewujudkan departemen ataupun
unit-unit di dalam firma tersebut. Jadi mereka akan melantik pengurus-pengurus, manager, penyelia, akan melantik ketua untuk mengetuai, maafkan saya, setiap departemen tersebut. Jadi ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi operasi firma itu secara keseluruhan. Yang seterusnya adalah dari segi marketing ekonomi. Apakah benefit yang dia akan peroleh? Sekiranya firma itu berkembang besar, maka dia boleh membeli dalam jumlah yang banyak. Contohnya membeli bahan-bahan mentah dalam jumlah yang banyak. Jadi di sini firma itu akan mendapat kebaikan dari segi diskon. Dia membeli dalam jumlah yang banyak, jadi dia boleh mendapat lebih banyak diskon sebab membeli dalam kuantiti yang lebih banyak. Seterusnya adalah dari segi technical economy. Technical di sini merujuk pada teknologi. Orang selalu bercakap tentang ICT lah, dan sebagainya. So di sini berlaku improvement dari segi teknologi. Contohnya dari segi pemprosesan barang-barang dan proses dan sebagainya. Jadi apabila teknologi meningkat, apa yang berlaku kepada output pun akan meningkat. Dan cost akan menurun. Seterusnya adalah risk bearing. Ini kita kaitkan dari segi adakah firma itu senang untuk bankrupt, senang untuk mengalami masalah seperti muflis. Firma yang besar ini biasanya mereka akan melakukan diversifikasi. Diversifikasi di sini bermaksud firma itu akan mempelbagaikan produk dan servis mereka. Jadi apabila sesuatu produk mereka, contohnya mereka ada mengeluarkan 3 produk, apabila satu produk itu mengalami masalah, dia tidak akan menjejaskan syarikat, sebab syarikat ataupun firma itu masih boleh bergantung kepada produk yang kedua, produk yang ketiga, dan produk yang lain. Yang seterusnya adalah dari segi faedah, dari segi transportation ataupun storage, ataupun kita katakan sebagai logistik. Apabila firma itu meningkatkan kapasiti pengeluarannya, biasanya mereka akan menggunakan transportation sendiri, mereka akan membuat gudang sendiri. Jadi mereka tidak bergantung kepada menyewa, contohnya menyewa lori ataupun menyewa gudang daripada orang lain. Jadi ini merupakan satu kebaikan kepada mereka.